Tapi bagi kami, ini kalau dibiarkan, retak ini, dia akan membawa satu perkara yang lebih besar dan lebih membahayakan di masa hadapan. Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Dan pelampauan selalu bermula dengan pelampauan dalam doktrin tentang Tuhan. Always remember that. It always begins from there. Your conception tentang Tuhan, kalau melampau, dia akan tumpah kepada pelampauan-pelampauan dalam bab lain. Okey? Saya bagi contoh mudah. Awak kalau tengok antara perbenturan aliran Asy'ariyah dengan Ibn Taymiyah contohnya. Ramai perasan, ini hanya isu perbezaan tentang ayat-ayat sifat. Cara menafsirkan ayat-ayat sifat dan sebagainya. Tapi ramai mungkin tidak perasan bahawa perbezaan Asy'ariyah dengan Ibn Taymiyah ataupun Taymiyun adalah pada dasar epistemologi. Epistemologi ini adalah sumber-sumber ilmu yang boleh dipercayai, ataupun apakah sumber-sumber ilmu yang paling kredibel sekali. Saya nak tanya sahabat-sahabat sidang kalam, apakah sumber ilmu yang lebih kredibel bagi Ibn Taymiyah? Akal ataupun panca indera? Panca indera. Kalau Asy'ariyah, kita place much emphasis on akal. Sebab tu ada dalil akli dengan dalil nakli. Kita tak masukkan dalil hissi dekat dalam kita berbahasan tentang akidah. Sebab tu ada orang tanya, kenapa Ibn Taymiyah ni bercakap seolah-olah macam nak menjisimkan Allah. Seolah-olah saya kata, sebab statement dia tu kadang dia iyakan, kadang dia tidak kan. Dia punya position tentang jisim tak jisim ni sangat susah untuk kita clarify. Pengkaji-pengkaji pun kita kata ada pemahaman yang muttarib berkenaan dengan percanggahan dia punya pendirian tu. So, kenapa Tuhan itu seolah-olah digambarkan macam sesuatu yang berjisim? Kerana penekanan dia yang begitu keras kepada al-his, indra, berbanding akal. Kalau dalam Asy'ariyah, kita place much emphasis on akal, on reason, dan indra tunduk kepada reason. Tapi Ibn Taymiyah dia terbalik. Akal dia tunduk kepada indra. So in that sense, kita boleh kata Ibn Taymiyah ni adalah empiricist. Dia punya manhaj ni manhaj empiricist, even to the level of knowing God. Asy'ariyah, kita menghormati manhaj hissi, empiricism, untuk mengenal alam, untuk buat kajian tentang alam. Tapi bila masuk bab agama, di situ masuk akal dan nakal. Masuk wahyu, nas, dan juga akal manusia. Sebab al-his, kita punya indera, tak ada kaitan dengan akhirat, dengan sifat Allah. Allah sendiri itu bukan satu perkara yang digapai oleh indera kita. Tapi bagi Ibn Taymiyah, Allah digapai. Sebab tu Ibn Uthaymin, yang menjadi pensyarah kepada Ibn Taymiyah punya works, juga mengatakan Allah ni hissi. Dia boleh digapai oleh indera kita. Secara hakikat dia lah. Kan? Asy'ariyah kata kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, itu perbahasan yang saya dah ceritakan dekat dalam. Itu pun nanti kita akan buka insya-Allah. Jadi, perbezaan pada epistemologi ni akhirnya menghasilkan perbezaan-perbezaan yang tajam, ya, perbezaan-perbezaan yang tajam. Dan perbezaan-perbezaan itu dia bercambah dan membuat retak yang lebih besar. Membuat retak-retak yang lebih besar. Dan berkait juga dengan konsep Tauhid 3 yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Kita belum buka tuntas tentang Tauhid 3, ya, Ibn Taymiyah. Dan Tauhid 3 Ibn Taymiyah ni mendapat manifestasi yang tertingginya adalah pada gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang akhirnya membawa kepada pemikiran takfiri dan menumpahkan darah. Ibn Taymiyah tak bawa ke situ. Pada zaman dia tidak pernah bawa kepada pertumpahan darah. Saya yakin mungkin Ibn Taymiyah pun tidak terfikir dia akan pergi ke situ. Idea dia itu. Itu yang saya kata. Bila berlaku pelampauan, kita yang percaya benda itu sebagai pelampauan, kita kena tahan. Kita kena lawan supaya dia tidak bercambah dan besar. Yes, to us it is satu bentuk pelampauan. Khususnya pegangan Ibn Taymiyah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelampauan bagi kami.
Dan saya tekankan apa yang saya kata tempoh hari tentang pegangan Ibn Uthaymin, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sakit dan sebagainya, itu adalah pendirian yang sesat. Dan saya akan jelaskan kenapa saya kata sesat. Saya tak cukup kata salah, saya kata sesat. Saya akan jelaskan pada hari ini.